Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizah Zaman dalam Buletin Awani Jam ini. Kita akan mulakan dengan perkembangan yang baru kami terima pada awal pagi tadi membabitkan seorang pemimpin kanan Hamas, Yahya Sinwar, yang dilaporkan terbunuh dalam kempen kekejaman rejim Zionis Israel pada awal pagi tadi, dan perkara berkenaan disahkan oleh pihak Israel itu sendiri. Namun pada ketika ini pejuang Hamas masih lagi belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung pembunuhan Yahya Sinwar. Dan dalam masa yang sama, syahidnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar yang sebelum ini menggantikan Ismail Haniyeh mungkin dianggap tamparan yang buat kumpulan pejuang itu. Tetapi umum berpendapat perjuangan Hamas tidak akan pernah terhenti hanya dengan kematian pemimpinnya. Dan untuk kita menganalisis berkaitan kelangsungan Hamas pasca kehilangan pemimpin utamanya, kita bersama Profesor Dr. Kamaruzaman Yusof, Profesor Adjang Universiti Malaya dan Pensyarah Fakulti Sosial Sains Universiti Islam Melaka. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Ya, Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Prof, pertama sekali kita ingin melihat kepada kematian Yahya Sinwar. Pada ketika ini saya melihat dan juga membaca analisa-analisa daripada penganalisis di sebelah barat. Mereka menyatakan bahawa kematian Yahya Sinwar ini umpamanya seperti Amerika Syarikat yang membunuh Osama bin Laden. Gambarannya diberikan seperti itu, dan ini bermakna selepas kematian Yahya Sinwar yang dikatakan menjadi dalang terhadap serangan terhadap Israel pada 7 Oktober lepas, boleh dikatakan pada ketika ini desakan untuk gencatan senjata itu mula diperkuatkan, malah difahamkan pada laporan awal pagi tadi. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken juga dijangka mengadakan ataupun pergi melawat Asia Barat untuk melihat dan juga melakukan perbincangan bersama dengan Perdana Menteri Zionis Benjamin Netanyahu. Adakah prospek gencatan senjata itu boleh tercapai dengan kematian Yahya Sinwar ini, ataupun sebenarnya pada ketika ini ia hanya akan meluaskan lagi dan merebakkan lagi konflik di Asia Barat itu? Ya, kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Netanyahu, pemimpin Amerika, Jerman dan sebagainya, mereka memang seia sekata, iaitu mereka menganggap pembunuhan ini sebagai suatu kemenangan kepada perjuangan Israel dan menunjukkan mereka bersama-sama dengan Israel dalam hal ini. Itu satu perkara yang tidak dapat dinafikan. Tetapi yang mendahului dalam kenyataan ini ialah Netanyahu menyebut dengan kematian Sinwar, perjuangan mestilah diteruskan. This is not the end of the war. Dan selagi mana tawanan tidak dibebaskan, ada satu lagi, maka perjuangan akan diteruskan. Ini juga merupakan suatu kenyataan yang sangat tegas oleh Netanyahu, dan sekaligus saya yakin menolak percubaan daripada mana-mana kuasa-kuasa besar, sama ada daripada Amerika ataupun daripada Jerman, daripada Perancis yang nampaknya agak longgar dalam memberikan kenyataan, tetapi mereka nampak bersama meminta Netanyahu untuk berhenti. Saya yakin dan percaya bahawa pembebasan tidak dapat dilakukan kerana Netanyahu masih lagi berpegang dengan sikapnya yang angkuh, iaitu menghapuskan Hamas, membersihkan kawasan Gaza daripada penduduk dan mahu menjadikan kawasan itu kawasan yang tidak lagi ada orang yang boleh diduduki, dan pembunuhan akan berlaku seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada pihak yang lain, Sinwar dianggap sebagai hero kerana dia mati di dalam peperangan. Tidak berbeza dengan apa yang berlaku kepada Syekh Ahmad Yassin, berlaku kepada Rantisi, kepada Marwan, Ismail Haniyeh dan juga pejuang-pejuang yang lain. Ini juga adalah merupakan suatu kenyataan yang dapat menolak apa yang disebut oleh Netanyahu sebelum daripada ini dan kuasa-kuasa besar yang lain, bahawa pejuang Hamas, terutamanya Sinwar, sentiasa menjadikan tawanan itu, orang tawanan itu sebagai shield, sebagai penahan kepada kehidupan mereka. Tetapi ini terbukti salah kerana Sinwar mati dibunuh semasa dalam peperangan, dan apabila beliau mati,
didapati tidak ada seorang pun orang tawanan yang berada bersama-sama dengan Sinwar seperti yang dituduh oleh pelbagai pihak sebelum daripada ini. Dan ini juga adalah merupakan satu kemenangan moral daripada aspek yang lain kepada Hamas dan pejuang-pejuang mereka, kerana dengan kematian itu, ya, saya yakin tidak akan dapat mematahkan semangat mereka. Malah saya yakin semangat ini akan menjadi semakin kuat dan semakin menebal, seperti juga berlaku kepada pemimpin-pemimpin mereka yang telah dibunuh sebelum daripada ini. Prof, dalam masa yang sama ketika membaca laporan mengenai reaksi rakyat Palestin, rata-rata mereka bersedih atas pemergian pemimpin utama mereka Yahya Sinwar, dan namun ada juga yang menyatakan pandangan bahawa mereka berharap rejim Zionis akan menghentikan segera peperangan kerana kita juga melihat kepada berapa lama tempoh Zionis memburu Yahya Sinwar yang dikatakan sentiasa lolos daripada sebarang serbuan dan sebagainya, dan akhirnya pada awal pagi ini kita menerima berita kematiannya. Tetapi melihat kepada reaksi rakyat Palestin itu, adakah dan mereka menyatakan apa lagi sebenarnya yang dimahukan oleh rejim Zionis, dan seperti Prof katakan tadi bahawa rejim Zionis ini tidak akan berhenti dengan ikrarnya yang mahu menghapuskan Hamas. Bagaimana kita melihat perkara ini dan bagaimana sebenarnya Prof rasakan adakah sebarang harapan untuk peperangan itu dihentikan? Ya, kepada masyarakat umum memang tidak dapat dinafikan. Sebelum daripada peperangan berlaku, iaitu sebelum 7 Oktober 2023, kita dapati rakyat Palestin walaupun hidup dalam keadaan kesusahan, mereka masih lagi mendapat bekalan makanan. Jumlah lori yang masuk kira-kira 500 buah satu hari. Apabila berlakunya peperangan, maka terhenti, dan jumlah yang masuk pada masa ini kira-kira 30 buah lori. Jadi kita boleh bayangkan bekalan makanan yang sangat tidak mencukupi. Dan pada minggu pertama minggu ini, mungkin pada masa ini dia sengaja lakukan ini kerana ada operasi yang lebih besar, iaitu membunuh Sinwar. Tidak ada sebuah lori pun yang masuk. Dan ini merupakan satu tekanan. Itulah yang disebut ya oleh ramai pengkaji, iaitu Netanyahu menjadikan kelaparan sebagai salah satu daripada strategi untuk menghalau keluar rakyat Gaza, keluar daripada Gaza, dan kemungkinan sama ada mati dibunuh ataupun mereka akan dihantar ke Semenanjung Sinai. Itu di satu pihak. Di pihak yang lain, kita dapati rakyat secara umumnya mereka masih lagi bersama-sama dengan perjuangan rakyat Palestin, dan dengan sebab itulah kita lihat ya, apabila dihalau keluar daripada kawasan utara, seperti kita tahu, Gaza dipecahkan kepada 3 kawasan, utara, tengah bandar dan juga di kawasan selatan. Di utara itu, walaupun jumlah rakyatnya sudah tidak ramai, tetapi perjuangan Hamas masih lagi kuat dan kadang-kadang melakukan serangan secara komando dan gerila itu secara berterusan. Jadi ini juga sebenarnya memberikan tekanan yang sangat besar kepada Netanyahu, sehingga Netanyahu terpaksa mengambil tindakan yang kita rasa sangat tidak berperi kemanusiaan. Dan pada pagi ini pun kita dapat maklumat 22 orang lagi mati di kawasan berdekatan dengan kawasan sekolah. Jadi pandangan yang diambil itu kemungkinan adalah merupakan pandangan rakyat umum yang tidak terlibat dengan peperangan, tetapi menjadi mangsa ya kepada keganasan yang dilakukan oleh Israel. Dan kita yakin bahawa kesedihan adalah merupakan sesuatu yang biasa apabila berlakunya kematian. Tetapi di pihak yang lain, kita mendapat maklumat pejuang-pejuang Palestin, mereka bertambah semangat kerana mereka tahu bahawa peperangan ini bukan berasaskan kepada peribadi tertentu, tetapi berasaskan kepada satu ideologi yang mereka berpegang, iaitu berpegang kepada ajaran agama Islam. Prof, ahad lepas Amerika Syarikat memberikan kata dua kepada Israel supaya meningkatkan tahap kemanusiaan di Gaza. Jika tidak, kemungkinan bantuan ketenteraan itu akan ditarik balik. Itu kata dua yang paling saya kira setakat ini yang boleh dikatakan amaran paling besar lah untuk Israel meningkatkan akses kemanusiaan ke Gaza. Itu daripada Amerika Syarikat. Kemudian pada minggu lepas kita lihat Perancis turut sama menyuarakan melalui presidennya Emmanuel Macron untuk supaya menghentikan ataupun embargo senjata kepada rejim Zionis Israel, disusuli dengan kenyataan daripada
Spanyol, pemimpinnya yang menyuarakan berkaitan perkara yang sama juga. Dan ketika ini di UK, perbincangan di peringkat parlimen adalah mengenai bagaimana menghentikan persenjataan ataupun wang ataupun dana disalurkan kepada rejim Zionis Israel itu. Dengan tekanan-tekanan yang pada ketika ini datang daripada Barat itu sendiri, tidakkah akan memberikan kesan juga kepada rejim Zionis Israel dan memberikan tekanan terus kepada mereka untuk menghentikan peperangan, ataupun mereka sememangnya sebuah rogue nation yang sememangnya akan bertindak sesuka hati mereka demi mencapai matlamat mereka itu? Pada masa ini dan setakat ini kita tidak nampak tekanan diberikan itu akan memberi kesan kepada Netanyahu. Kerana Netanyahu selain daripada mempunyai suatu cita-cita untuk memastikan supaya sokongan rakyat Israel keseluruhannya akan kembali kepada beliau jika sekiranya diadakan pilihan raya dalam masa yang terdekat, tapi juga dia mempunyai satu kekuatan yang luar biasa. Kalau kita masih ingat masa UNGA berlangsung, sepatutnya Netanyahu tidak hadir ke persidangan itu, tetapi dia hadir dan selepas itu lalu mereka mula memasuki Lebanon. Jadi maknanya menunjukkan bahawa sebenarnya yang berkuasa pada masa ini, kuasa besar adalah Israel, bukannya negara-negara lain. Sehingga Amerika saya lihat mungkin sibuk dengan pilihan raya presiden, tetapi juga seolah-olah seperti menjadi suatu kuasa yang sangat kecil apabila mereka berdepan dengan Netanyahu. Apa yang disebutkan oleh Joe Biden, kalau kita perhatikan dengan lebih mendalam, kita dapati Joe Biden hanya menyebut akan mengurangkan sokongan dan bantuan ketenteraan yang sentiasa diberikan kepada Israel. Itu satu. Yang keduanya ialah Macron di Perancis, dia memberikan tekanan itu kerana dia melibatkan sebuah negara bekas yang dijajahnya, iaitu Lebanon. Ya, sebelum pada ini kita dapati Macron hanya berdiam diri dan tidak begitu sibuk untuk mencampuri urusan apa yang dilakukan oleh Israel. Tetapi apabila melibatkan Lebanon dan ramainya penduduk Perancis di sana, dan Lebanon sentiasa menjadi tempat utama Perancis untuk menjadikan sebagai pengkalannya dalam segala hal di Asia Barat, maka kita dapati Macron mula bertindak dengan agak serius dan memberi tekanan yang lebih besar, tetapi fokusnya lebih kepada Lebanon. Saya rasa apa yang disebutkan oleh pemimpin-pemimpin dunia ini puncanya ialah kerana laporan yang dikeluarkan oleh United Nations, terutamanya dari segi bantuan, yang menyebut tidak ada lagi kapal, tidak ada lagi lori yang masuk untuk memberikan bantuan kepada pelarian di Gaza, terutamanya di kawasan utara. Ya, sehingga pada minggu lepas, dengan sebab itulah tekanan diberikan kerana mereka juga mempunyai suatu keyakinan, kuasa-kuasa besar, sekiranya mereka membiarkan Israel menjadikan menjadikan kelaparan sebagai salah satu daripada senjata, maka rakyat dunia akan bangkit dengan seramai dan sebesarnya, sehingga akhirnya ia akan memalukan kuasa-kuasa besar dan sekaligus mungkin akan menyebabkan kedudukan Israel pada masa ini yang telah lemah dari segi ekonomi, penduduknya juga berada dalam keadaan ketakutan. 100,000 rakyat yang berada di sempadan Lebanon terpaksa dikeluarkan, yang mereka juga dari segi kedudukannya tidak stabil dan tidak selamat. Bergantung juga dengan apa yang berlaku, pertembungan yang berterusan yang berlaku di antara Netanyahu dengan Menteri Pertahanan mereka, Yoav Gallant. Ini juga sebenarnya memberikan kesan. Tetapi Netanyahu, seperti yang kita tahu, adalah seorang manusia yang tidak berhati perut. Dia hanya mementingkan kuasanya dan dia mahu kekalutan dan kecelakaan yang berlaku di luar itu dapat dijadikan sebagai suatu senjata untuk dia kekal berada sebagai Perdana Menteri di Israel. Okey, baik, kita berterima kasih kepada Profesor Dr. Kamarul Zaman Yusof, Profesor Adjang Universiti Malaya dan Pensyarah Fakulti Social Science Universiti Islam Melaka kerana pendapat dizahirkan susulan daripada berita yang dilaporkan pada awal pagi ini berkaitan dengan syahidnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar, dan kami akan bawakan lagi perkembangan lanjut berhubung perkara berkenaan dalam buletin awan seterusnya dan juga astroawni.com. Tapi kita rehat dulu seketika, kembali selepas ini.